السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, telah untunglah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana masa yang kita ada ni, iaitu ada beberapa masa lagi yang kita sekarang ni duduk di hujung akhir daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Hakadha dunia, demikian inilah dunia, ada permulaan dan ada kesudahan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda dalam hadis yang sabit daripada baginda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu terhenti di atas kita khitamkan di atas apa. Dengan sebab itu, amalan yang akhir inilah yang kita kena sungguh. Masuk depan tu tak apalah, cuma hak akhir ni kita nak tubik natijah, dekat-dekat nak dapat natijah daripada Tuhan ni, sini yang kita kena buat kira sungguh. Dengan sebab itu kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan tu tahsinkan khitam kita, mengelokkan kesudahan amalan kita, amalan i'tikaf, supaya kita dapat termasuk daripada golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala menerimakan amalan. Barang siapa yang Allah Ta'ala menerimakan amalan walau sebesar biji sawi pun, dia tak akan rugi di hari akhirat nanti. Kalau tidak, kita bawa pada mana amalan kita besar bukit mana, kalau Tuhan tak terima, sia-sialah kita. Kerana neraca pada timengnya hari akhirat esok ni, ya betul. Qala subhanahu wa ta'ala, wa nada'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Wa nada'ul mawazin, hari kiamat nanti yang kita akan jumpa tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang kena pergi di situ. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Sebagaimana kita duk dengar, sore. Lalu Tuhan tak neraca timengnya hari tu sebagai neraca timengnya yang tak belok neraca timengnya dia. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, sekali pun kita bawa sebesar halus lebih pada biji sawi lagi, fulla'am lagi, Tuhan akan tak dah tu. Tak di atas mizan timbangan kita, nak tengok kata kita ni gapo dia. Maka apabila Tuhan tak tu, di situlah kita boleh tahu kata diri kita ni daripada ahli yamin ke daripada ahli yasar, daripada mereka yang duduk lek kanan ataupun mereka yang duduk lek kiri. Maka kita sungguhlah
Kerana masa yang Tuhan beri kita, sebagaimana Tuhan kata ayyaman ma'dudat, hari beberapa hari yang boleh bilai kita dengan anak jari. Dengan sebab itu, lepas daripada kita keluar daripada madrasah Ramadan, semua yang kita sungguh duduk masjid ni tak tahu kata lagu mana nasib kita pula, tapi kita minta daripada Allah Ta'ala al-afiyah, as-sihah, al-afiyah daripada bala petaka, penyakit dan sebagainya, supaya kata kita itu boleh menerima pula Ramadan awaman adidah. Seolah kata kita boleh terima semua Ramadan kita. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita daripada pentafsiran surah Al-Furqan ayat yang ke-59. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni tawakal di atas Tuhan yang tak mati, dan suruh kita menyucikan sebagai penyuci Allah Taala daripada segala kekurangan, dan Tuhan tu tahu dengan cara nyata dan detik terhadap kesalahan hamba dia. Walaupun kita ni hamba Allah Ta'ala, hamba yang senantiasa duduk di dalam kesalahan, walaupun begitu Tuhan tahu dengan cara detik satu persatu, tapi Tuhan senantiasa beri lagi tempoh kepada kita untuk kita berdiri depan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis yang sabit daripada baginda, laula antum tuznibun thumma tastaghfiruni la ataitu qauman akharin. Nabi kata, kalaulah kamu wahai manusia tak berdosa, kamu dia lepas pada berdosa kamu tak minta ampun, seolah kata kamu tu minta ampun lepas pada kamu tu berdosa, kamu tu tak kerja dengan perkara tersebut, nasib Tuhan wari kaum hak lain, wari manusia hak lain, makhluk hak lain-lain pada kita. Nak ayat gapo? Nak ayat kata kita senantiasa salah, tukhtiun bil-laili wan nahar, salah semua, tetapi Tuhan senantiasa dah buka pintu dia nak kita kembali klik pada diri dia, klik kepada kebenaran yang Allah Subhanahu taala garis mari. Itulah kita sebagai manusia. Tuhan kata lagu mana, allazi khalaqas samawati wal arda, Allah Ta'ala yang mengadakan langit-langit dan bumi. Langit ni langit Tuhan, bumi ni bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bainahuma, dan barang di antara kedua langit dan bumi milik Tuhan belaka. Tak ada milik yang lain, tak ada yang mengaku lagu ning dalam kitab mana-mana pun tak ada. Dalam agama mana-mana pun tak ada ayat balah ni. Moga kata dia tak ada buat, bagaimana dia nak mengaku? Maka kita ada kitab, ada Tuhan yang mengaku lagu ning ni, puas hatilah kita. Hidup dah dunia ni berasa puas hati dengan ajaran Islam, bukan sekadar kata kita beranak buat apa agama Islam kerana mak pak aku Islam, tok nenekku aku Islam, banyak tu. Oh tak ada. Kita orang Islam kena mengaji Islam untuk kita bawakan diri kita supaya lepas daripada seksaan. Sebab tu kita mengaji Quran ni, kita boleh melepaskan daripada kejahilan beberapa perkara. Fi sittati ayyam, dalam jarak 6 hari. 6 hari di sini makna lagu mana? Al-yaum, satu daripada satu hari di sisi Allah Ta'ala menepati 1000 tahun di sisi kita. Lepas tu 6 hari di sisi Allah Ta'ala lagu mana keadaan? Kenapa Allah Ta'ala menjadikan langit ni dan bumi ni dalam jarak 6 hari? Mula daripada hari Ahad, kemudian iringi hingganya sudah daripada hari yang Allah Subhanahu wa taala berhenti daripada perbuatan dia. Hari itu ada 7 hari, cuma 6 hari Tuhan guna untuk menjadikan segala-gala cakrawala ni untuk gapo? Sedangkan Allah Taala ni kalau yang nak wa iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau dia hendak gapo-gapo, dia kata jadi olehmu, maka jadi, tak ada gapo, tak ada payah. Qala huwa alayya hayyin, di atas aku ni mudah berlaku.
Sebab tu Siti Sarah ni satu hari dia umur hari tu 80 lebih, Ibrahim 80 ni. Lalu malaikat meroyak kata mu nak akan dapat anak. Oh, dia kata nak dapat lagu mana? Dia kata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Aku nak beranak lagi, aku tua helai dah. Tok laki aku pun tua juga. Bagaimana nak dapat? Lalu malaikat jawab kata ata'jabina min amrillah. Mu rasa pelik ke daripada urusan Allah Subhanahu wa taala? Dia kata urusan tak ada pelik di sisi Tuhan. Benda yang tak kuasa manusia nak kata nak jadi, tapi di sisi Tuhan kalau yang nak jadi. Kalau gitu Tuhan menjadikan jaraknya ni hari ni buat apa? Kerana nak mengajarkan kepada kita kata pasti kita buat kerja kena ada aturan. Tuhan yang kuasa di atas mutlak dengan sepatah dia kata maka jadi moga ya tadi itu royak pada kita aku jadikan ni hari langit bumi ni dan barang-barang di antaranya ni hari buat apa? Nak witak sistem cara kita, cara nak ada cara kita susun ni lagu mana tak kira peribadi, keluarga, kemasyarakatan, negara dan sebagainya kena ada peraturan dia. Bukan mana kata semata-mata kita pergi dengan gamuk-gamuk, bahasa Arab panggil fauda, gamuk-gamuk, tak boleh lagu tu. Lepas daripada Tuhan jadikan langit-langit dan bumi itu dalam jarak 6 hari dan bagi di antaranya fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Taala itu tertinggi ia di atas arasy. Allah Ta'ala itu tertinggi dia di atas arasy. Kalimah ni makna hak Tuhan royak lepas daripada dia menjadikan langit-langit dan bumi. Ayat ni ada dua perkara yang kita kena faham. Yang pertama, kalaulah balik makna kuamai hak boleh kita faham itu panggil ayatul muhkamat. Ayatun muhkamat. Ada pun balik hakikat dan kaifiat rupa cara itu panggil ayatul mutasyabihat. Jadi ayat ni ada dua iktibaran, ada dua iktibar. Balik makna maksud Tuhan royak kita faham. Tapi balik hakikat rupa cara ini kita tak boleh nak tahu. Sebab tu setengah ulama yang kata ayat ni adalah ayat mutasyabihat, iktibar balik sana itu. Setengah ulama kata dah ayat ni ayat muhkamat, iktibar balik makna ni. Sebab itulah Imamul Qurtubi rahimahullahu taala dia kata wa qad kana as-salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna bi nafyi al-jihah wa la yantiquna bidzalik bal nataquhum wal kafatu bi itsbatiha lillahi tabaraka wa taala wa innama jahilu kayfiyat al-istiwa. Tidak ada yang kata waqad kana salaful awwal dan didapati orang salah dulu, pia salah dulu, sahabat tabi'in atba'it tabi'in. Dia kata lagu mana? Dia kata ayat ni adalah kita berimej sebagaimana datang. Datang lagu tu kita berimej lagu tu. Cuma tak ada seorang pun di kalangan orang salah kata dak Tuhan tak ada sebagaimana Tuhan royak tu, tak ada kata lagu tu. Dan serah kepada Allah Ta'ala iaitu hakikat kaifiat maksud rupa cara itu serah pada Allah Ta'ala. Hak tu hak salah teh 100%. Ada pun orang dok kata tafsirkan ayat ni dengan qad istawa bishrun 'alal 'iraq min ghairi sayfin wa damin mihraq ataupun muhraq. Itu adalah perkataan Al-Akhtal An-Nasrani. Akhtal An-Nasrani sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala riwayat di dalam kitab Bidayah wan Nihayah dia kata wa qad istadalla al-jahmiyatu bihadhihi al-bait atau bihadzal bait ala anna Allah tabaraka wa taala laisa fis sama' ya kata. Dalam tafsir dalam Bidayah wan Nihayah kitab sejarah besar tu. Sesungguhnya orang Jahmiyah ni ambil bait syair hak akhtal tadi itu mari tafsirkan ayat ni nak menafi kata Allah Taala itu tidak ada atas. Allah Taala ni atas ni pak perkara kita ayuhal muslimun wajib kita pegang. Zat Tuhan atas. Kuasa Tuhan atas, mengetahui Tuhan atas, sifat Tuhan atas pak perkara.
Orang salah pergi lagu tu belaka. Biar salah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, tabi'in dan atba'it tabi'in duk sini belaka. Maka kita pergi tu waktu lah hak lain daripada tu hak baru. Hak baru kita pergi hak asal lah. Kerana hak asal itulah lebih utama kita beramal dengannya. Ni kita lalu dengan cara sepatah lalu. Amal mendetailkan banyak dah, dan ulama-ulama kita mendetail pun banyak dah ayat-ayat ni. Cuma nak ayat kata ayat ni adalah ayat muhkamat di sisi makna dan kaifiat hakikat dia, rupa dia itu mutasyabihat. Khalas, cukup. Beriman lagu tu lah, hak tu lah hak Nabi kita wari kepada kita, bukan hak tipu. Setengah-setengah dah ayat kata itu tipu tu lagu tu bukan tipu. Balik kitab mana-mana supaya cuba balik Tabari, balik Al-Qurtubi. Hingga Qurtubi dia kata dalam kitab Asna fi syarhillahil asma'il husna, dia kata waqad tawafaratil al-akhbar wal athar anna Allah tabaraka wa ta'ala fis sama'. Dia kata tawafarat, mana kata senantiasa jadi mutawatir lafaz-lafaz hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat sahabat tabi'in, kata Allah Taala itu fis sama'. Apa makna fis sama'? Mana tertinggi. Fis sama' dalam bahasa Arab makna tertinggi, bukan makna kata duduk dalam langit, bukan. Orang faham lagu tu kata tak ngaji salaf, dia tak tahu nak buat kano. Tapi kalau nak kecek gapo ngajilah dulu, ngajilah dulu. Amo buat kajian ni masalah ni dekat 20 tahun lagu tu lah. Makna kata ulama kita semua keceklah ni belaka. Tak ada khilaf di kalangan mereka. Imam pak berbalah ni, imam ni orang ahli hadis balah ni, imam qurra 10 orang balah ni, hingga puak si bawah puak Khalil puak gapo nama balah ni belaka. Tak ada khilaf. Tu. Ini perkara-perkara yang kita nak buat pegang dengan Tuhan, tak ada payah. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Lalu Allah Ta'ala kata Tuhan yang bernama Rahman itu, apa makna Ar-Rahman balik belakang ni? Nah, ayat Tuhan yang nama Rahman itulah yang adanya di atas segala-gala makhluk. Itu dia. Tuhan nama Rahman memadai dan munasabah. Kata Tuhan itu letakkan rahmat dia di atas segala-gala. Hingga zat dia yang nama Rahman pun ada di atas segala-gala. Sebab Tuhan kata kata Nabi kata dalam hadis yang sahih, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku ni mengatasi marah aku. Sungguh Allah Ta'ala ni tak gaduh nak marah. Masya Allah, situ tu kita sebagai manusia ambil ikut, tak apa tu, tak ada masalah. Jangan gaduh nak marah. Sehingga orang kata ke dia huduh-huduh, Tuhan tak marah lagi. Nabi dulu belah tu juga. Kalulah mung tu azab puak ni hamba mung. Kalau mu apung puak ni, mung tu sangat perkasa, sangat mengampun. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini doa-doa lagu tu kita sebagai pemimpin, sebagai orang jadi kaki depan doa. In tu'azibhum, ya Allah ya Tuhanku, kalulah mu seksa mereka ini, puak ni hamba mung. Wa in taghfir lahum, kalau mu ampun puak ni, fa innaka antal azizul hakim, mu sangat perkasa, tak ada siapa melemahkan mu, dan mu tadi itu sangat bijaksana dalam masalah naknya wi apung kepada hamba. Cuba kita tengok doa Nabi Isa alaihissalam terhadap hawariyin yang dah daripada langit. Nak makan hidangan daripada langit. Isa akak langit. Nak waktu orang maidah daripada langit ni. Apa panggil Maidatur Rahman. Dia panggil hidangan daripada langit. Makan ni turun pada langit. Setara tu. Waktu turun dah. Ada lagi fak lucu-lucu, fak bulah tu tak saya berimej. Lalu Tuhan nak buat turunkan seksa, Nabi Isa sekat dengan doa. Ini cara kita sebagai pemimpin lagu tu lah. Kemudian Ar-Rahman, Tuhan yang bernama Rahman. Rahman ni adalah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan Ar-Rahman. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Nak panggil ya Allah ya Rahman pun tak ada gapo, Tuhan ada nama banyak. Nama Tuhan ni tidak terhingga. Cuma hak Tuhan royak kepada kita melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 99 nama. Lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, Nabi kata. Bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama yang cara detik siapa dia ahsaha, mengaji, beramal dengan nama Tuhan, seru Tuhan dengan nama Tuhan,
Tuhan janji masuk syurga. Ni cara-cara kita beramal dengan asma'illahil husna. Lalu Ar-Rahman, nama Tuhan yang benar Rahman, fas'al bihi khabira, maka hendaklah manusia tanya dengannya, iaitu tanya dengan lafaz Ar-Rahman tadi itu khabira. Khabira di sini orang yang bijaksana. Siapa? Katanya ahli tafsir, maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab buat dia ni duk dengar Nabi lah, duk seru ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Wahhab, ya Razzaq, ya kaza, ya kaza. Dia kata, Muhammad duk lari aku tak seru-seru Allat wal Uzza wa Manat wa Hubal wa Gatu wa Gani. Kok mana dia sendiri duk kepala, dia kata. Muhammad sendiri duk rekan, kepala. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat. Nawi Pahal kata, dak, bukan sebagaimana munduk Pahal, hak munduk panggil Hubal tu zat suku, muga suku, apa nama Allat wal Uzza wa Manat, Tuhan lain-lain tu. Adapun nama Tuhan ni adalah menunjuk di atas diri Tuhan yang bersih daripada kekurangan belaka. Itu maksud dia kata. Tu dia. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan apabila dikatakan bagi mereka itu musyrikun, kata lagu mana? Usjudu lirrahman, usjudu mana sujud olehmu akan Tuhan yang nama Rahman. Suruh sujud pada Tuhan nama Rahman. Qalu, katanya mereka itu, wa mar Rahman, apakah Rahman itu? Tuhan berapa nama Rahman? Wak dia tak tahu. Sebenar tahu tapi wak tak tahu. Seumpama Suhaib hari Hudaibiyah tadi itu, ialah orang mari sebagai orang tengah di antara dia dengan orang musyrikun. Nabi suruh Ali radhiyallahu anhu tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah tu. Lalu Suhaib tengok kata, Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak kenal Rahmanirrahim ni berapa nama. Tulis semula, tulis gini, Bismikallahumma, sebagaimana dah tulis mari dah. Dan aku ni kata Muhammad Rasulullah, kena tulis Muhammad ibni Abdullah, tulis gitu. Dalam Sulhul Hudaibiyah tahunnya kena tadi itu. Lalu lah sebagaimana dak royak dalam sejarah tu lah. Nabi kata turut dia. Tengok. Nabi kata turut dia. Turut tak ada apa, turut dia. Ali ni orang tulis ni tak kuasa nak sapuh ni hak dia tulis. Tak kuasa. Di kata Bismillahirrahmanirrahim tukar Bismikallahumma, Bismikallahumma tu hak tu boleh lagi. Tapi min Muhammad Rasulullah, Ali tak kuasa nak sapuh. Lepas tu itu Suhaib katakan dah tak sapuh lagi. Dok dia apa tangi mu Ali. Ali paling kepada Nabi kata, aku tak kuasa nak sapuh lafaz ya Rasulullah, berat sangat di atas aku. Kalau musuh aku buat engkau lain aku boleh buat belaka, tapi ni tak kuasa. Nabi tanya, mana kata itu duduk mana? Kata min Muhammad Rasulullah tu duduk mana? Duduk mana? Ali pun tunjuk duduk sini ya Rasulullah. Nabi kita tek air liur di lidah dia, Nabi sapuh sendiri, sapuh. Tulis min Muhammad ibni Abdullah. Nak wayak kata hundur sejakah untuk kemaslahatan ummah. Pas kita sebagai orang Islam ni nak hundur sama-sama kita tak leh ni berat. Nabi kita pangkat kerasulan, tak ada siapa lebih di atas Allah Ta'ala lebih pada Nabi kita, tak ada dah. Nabi jang turun sejakah, hundur sejakah untuk boleh 10 tahun perdamaian. Nak dapatnya perdamaian di antara sama-sama orang musyrikun dan orang Islam. Nabi boleh duduk saing sekali 10 tahun pantak sandia janji Nabi jang hundur sejakah. Kita hari ni tak pandai nak hundur. Sebab apa? Sebab dua subhanallah belaka, subhanallah belaka, subhanallah belaka. Hak bosan sekali. Seolah kata kita nak pergi tak boleh. Terlekat. Supaya satu kereta batas lane satu tu tadi, lepas tu kereta pakai nak pergi belaka dalam masa tulah, tak saya hundur, tak saya gapo, tak saya tak ada sia salat langsung. Lagu mana dah lekat situ. Nak tengok muka ni kita tengok negeri Arab. Kita tengok negeri Arab, lepas tu yang pecek juga terai. Tahu dah terhadap yang negeri tak boleh tu panggil dogo. Ya pecek juga kalau orang biasa duduk negeri Arab bosan dengan terai tu. Sampai ke orang putih mai kaji kata orang guna terai, guna itulah apa nama sorok kereta sorok gapo hak banyak sekali dalam dunia. Kalau orang Arab tak boleh. Sebab apa? Sebab ia tak ni sini sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berjerak masuk langsung dalam hati.
Kita orang Jawi ni alhamdulillah lagi gi situ gi sini. Ada nak lekak kereta kita lekak tu ni. Ada lagi lah, tapi kita tambah lagi. Terutama pemimpin-pemimpin kaji sirah. Tak pandai baca bahasa Arab, bahasa Jawi. Tak pandai bahasa Jawi, baca bahasa Siye. Tak ada gapo. Tengok sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ngaji tafsir pula lagi, insya-Allah kita boleh pergi jauh. Lalu dia kata saat ni tu wak tak tahu. Wa mar-Rahman, apa ke Rahman ni? Wak tak tahu. Tampin kai wak tak tahu. Sebenarnya tahu. Di mana kata dia tahu ni? Dalam ayat surah Yasin ayat apa nama 85 lah, alama azkur. Kata lagu mana? Dia kata nu qalu qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kata mereka itu, ma antum illa basyarum misluna. Hei puakmu ni manusia seperti aku ya, klik pada bahasa. Wa ma anzalar rahman, Tuhan tak ada waktu turun gapo. Tuhan nama rahmat tak ada waktu wahyu gapo. In antum illa takdzibun, puakmu ni puak dusta bahau belaka ni. Apa kita tengok orang apabila dia kecek bahau tengok pergi mari. Seolah kata kita boleh pegang. Ayat ni lah kalau kita tengok di dalam ilmu panggil kata ilmu orang nak sabsuan, orang ilmu sedadu tu lah. Dia tanya, lepas tu dia pak widuk sebetar. Widuk sebetar 5 je ke 4 je, lepas tu dia sabsuan kali yang kedua pula. Ya orang kita apabila 4 je ataupun 5 je, dia teralih dah. Cara bercakap mari tanya pula sekali dua, hak royak pertama tak supa dah. Ni cara hak Tuhan royak dalam Quran. Ini mana kata allamal insana ma lam ya'lam. Allah Taala mengajarkan manusia benda hak manusia tak tahu. Semua dia kata sungguh, kata ilmu tu daripada Quran belaka. Sungguh. Cuma kita terkadang kita tak faham, kita tak tak idrak. Idrak ni mana kata kita tak kuasa nak menguasai hak Tuhan nak kita faham. Hak tu salah kita. Dengan sebab itu suruh Tuhan waktu turunkan Quran ni liyadabbaru ayatihi, supaya kita nak tadabburkan ayat dia, coklek ayat dia, supaya kata nak kita faham. Nak coklek tadi itu pasti kita bukan malah kata dok mengarung umpama orang dok mengarung sampai lemah tu bukan. Ni dok bahas daraba ni so ni dok bahas Allahu akbar 3 minggu tahbih lagi. Lepas tu apabila Tuhan kata wa daraballahu mathalan, daraba mana pukul akan misal. Pukul akan misal tak faham tu. Mana Tuhan buat contoh, Tuhan buat misal bukan pukul akan misal. Ni dia tu. Sebab kalaulah kita mengaji daripada orang yang mempayahkan, kita akan jadi patah. Apabila patah semangat habis. Sebab tu kita nak mengajar gapo-gapo benda payah, kita jangan buat jadi susah. Supaya juga kita nak sembelih gapo-gapo jadi waktu tunjuk pisah gitu, sungguh pun kita nak ambil pisah tu lah tulis kak dia pun, tapi tak ada waktu tunjuk gitu dah tu kita lah kenanya. Ya lagu tu ya cara. Kita hari ni dok payah benda hak payah. Lepas tu jadi lagu mana? Larilah orang. Tu maknanya gitu. Qalu wa marrahman, dusta sini kohok. Ya tak betul. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apa makna anasjudu lima ta'muruna? Apakah Rahman itu? Apakah kami pasti sujud kepada sesuatu yang engkau itu suruh kami? Pak aku nak turut apamu? Ni perangai je lagu ni. Orang panggil perangai, kalau kita kecek kasar sikit maaf lah dia. Orang panggil kata bodoh tak boleh hajar. Ni kurih. Dia tak cidik. Nak baca apa tak boleh, wahyu pun tak ada, tapi orang nak hajar dia cidik, dia tak sah. Sebab tu Tuhan kata walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kalau aku hendak nak akaknya pangkat puak ni Tuhan hendak dengan masyiatil kauniyah, tapi Tuhan tak buat sebab puak dia tak sah nak dak tetap di atas muka hak dia asal tu. Lepas tu lagu mana? Turut hawa nafsu. Tam cai tu arum. Lepas tu Tuhan katakan famathaluhu kamathalil kal. Orang umpama ni seumpama azakumullah anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath. Cuba tengok misal hak Tuhan buat misal. Anjing ni ataupun anjing ni bahasa pak teh kita ni azakumullah kal. Cuba kita perhati dia. Kalau dia duk saja tak kerja lidah duk mana? Duk luar ke?
Kalau kita suruh ya heret kita supaya orang putih dok suruh heret, ada ya tak 45 ekor tu heret dalam himak, dalam apa nama, dalam salji tadi itu, oh ya berjalan juga lidah. Ya dua-dua ni dok saja tak dok saja, kuat kerja atau apa lagu mana, sifat ya lagu tu. Orang kurih lah ni dia kata. Tuhan kata balas tu kepada puak dia. Sebab tu ia sepedih telinga hak Nabi baca ayat Quran ni pedih. Tapi pedih apa supaya kita makan lada, nak makan pedah apa tahu tapi dok susah. Gano gitu lalu sedap dia kata. Dia nak dengar ayat Quran yang Nabi baca, dia nak tahu, tetapi apabila kena kepada dia, dia rasa nak agak sekaligus. Haya lagu tu. Sifat manusia kalau degil belah tu jadi. Wazadahum nufura. Tambah mereka itu jadi bahasa qalia. Nufur mana kena lari mata, kena liar. Liar mana lagu mana? Maksud tak saya terima. Supaya suruh duduk dalam sekolah pun anak-anak murid biasa tak berjuh mana. Hanya kerawaknya kita tak kacau siap nyelakah pergi perak. Lagu tu. Nak kita faham kata kalulah ni. Hati ni dia tak boleh nak terima. Buatlah apa tak boleh. Lalu Allah Ta'ala kata tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ni Tuhan ayat maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni maha bersih. Bersih lagu mana? Dia tak kena tupai gapo-gapo. Kita tak kena royak terhadap sifat dia, mereka apa dia kata. Tu mana tabarakalladzi di sini. Dia menjadikan bagi langit itu apa nama? Burujan. Tempat perindaran bintang. Sebagaimana ayat dalam lain, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lil-kafirin ila akhir al-ayah. Makna kata Allah Taala menghiaskan langit dunia ni dengan apa nama? Dengan bintang-bintang. Dan Tuhan menjadikan bintang tadi itu tepat orang panggil rujum. Rujum mana menghalangkan ataupun memanuhkan akan syaitan-syaitan yang nak naik cari Rusia. Cari Rusia. Sebab itulah bomo menujung sebenar ni tak serupa dengan menujung zaman dulu. Zaman dulu ni okeylah. Sebab apa? Sebab dia ni langit Tuhan tak ada buat lagu tu. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bomo menujung ni tak ada hak nak kita tahu hal-hal benda gaib, tak ada hak. Pas dia mau kata duk royak tu betul kena sekali, tak kena 10. Ya lagu tu ya. Ya banyak lagu tu. Wa ja'ala fiha, dan Allah Taala jadikan kepada langit itu tu sirajan. Ada siraj. Apa makna siraj? Mana di sini? Yakni menjadikan padanya pelita. Pelita mana ada lampu, seolah kata nampak warna dia tadi. Wa qamaran munira, dan bulan-bulan itu adanya cahaya. Katanya para ulama di sini, yakni Allah Ta'ala jadikan bagi matahari itu ada kepanasan tubik mari, ada cahaya dia. Adapun bulan tadi itu ada ngau dia. Seolah kata ada bayangnya dia, tak ada panas di dalamnya. Sebab tu kita nak tengok matahari okey boleh tengok. Nak tengok bulan boleh tengok dengan mata, tapi tengok matahari tak kuasa. Ya mata kita ni tak kuasa nak tengok matahari. Lepas tu kita pergi pula wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Taala yang menjadikan malam dan siang itu khilfatan. Kalimah khilfatan ay yakhtalif. Malam siang malam lagu tu. Hak Tuhan buat tu malam hari tu, siang tu pun Tuhan buat siang hari. Siang hari makna waktu siang lah, waktu mana kata bukan waktu malam tu. Allah Ta'ala yang menjadikan bagi kita, bukan yang jadi dengan sendiri, bukan tamacat, bukan. Dalam ayat lain, inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Perselisihan di antara malam dan siang itu adalah satu tandaan kekuasaan Allah Ta'ala bagi mereka yang ada akal fikiran. Sebab tu saya kata dalam sini liman arada ayyadzakkara, bagi mereka yang dia itu hendak mahu nak mengingat terhadap nikmat Tuhan wik dia. Ya orang manusia kita ni apa Tuhan dok sebut sangat-sangat dalam Quran yadzakkar. Apa? Kerana kajinya ahli sains dan sebagainya, manusia lah hak mudah terlupa budi lama satu sekali. Hak mudah terlupa budi al-insan, manusia.
Lupa budi hak besar sekali, lupa budi Tuhan yang menjadikan dia. Apatah lagi dengan sesama manusia. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu di sini. Sebab kalaulah kita tak ingat budi bahasa, tak ada arti kita jadi manusia. Allah Subhanahu wa taala dok mengingat juga masalah ni. Hari ni buat apa? Jadi benar hak Tuhan royak ni jadi nyata sangat. Kerana terlupa tu kau banyak hari ni. Terlupa terkadang lah terlupa pada tu, terlupa pada ni, terlupa pada budi bahasa yang orang tadi itu buat. Melalui Tuhan hantar nikmat melalui orang tu kita terlupa. Sebab tu tak ada keberkatan dalam umur, tak ada keberkatan dalam ilmu pengetahuan, tak ada keberkatan di dalam harta benda, tak ada keberkatan di dalam kesihatan, tak ada keberkatan di dalam ingat. Semua. Ada satu guru ni duk di mahalai kita ni. Dia duk mengajar ramai anak-anak murid dia. Ni saya nak tambih kepada, nak beri peringatan pada orang mengaji. Ramai orang dia duk mengajar permulaan tu sebagai asas mula-mula dia mengajar. Ada seorang ustaz, orang khidmat kepada Islam kita ni berpanjang. Dia kata yang mengajar mayoritas kirun, berapa generasi banyak yang mengajar. Apabila tubiknya generasi buat ni gi mahalai diserung lah kita kata. Ustaz ni dia duduk sini, duduk di Peramitan ni. Dia kata kita ni jalan anak murid kita cerak-cerak, dia kata wis salah kita pedak, dia kata. Wis salah kita pedak, jangan kata ku anak. Terkadang saya wis salah, dia awak tak tahu, dia kata. Ya Allah, sampai situ dah kerana kita. Apabila kita ni duduk situ, pas gapo kita nak. Tak ada beza kali kita. Terkadang kalau kita buat baik, maaf dah, tu buat baik dengan binatang. Binatang tadi tu ada satu hak kaki pak tu lah, tak ada tunggu rumah, tunggu gapo sebut sana tu. Ya kalau kita beri makan pada dia boleh sebulan dua, dia akan ingat kita ni berpanjang. Sampai kat tuan mati gali kucing pun ingat, yang kata kau lain. Pas kita sebagai manusia guru prasit persahaiความรู้กับเราwi ilmu pengetahuan pada kita buat lagu tu. Pas kita nak gapo dalam dunia ni. Allah. Ni orang yang kata tak kenal qimatul insan. Tak kenalnya hakikat ataupun qimatul insan. Tak leh kita kena wi pandai cara dalam masalah nak berbentukkan akhlak budi pekerti. Manusia yang tak ada akhlak, tak ada beza gapo dia dengan iblis. Kita terjauhlah daripadanya. Au arada syukura, ataupun dia hendak nak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Memang nak mengingati dan nak syukur terhadap nikmat yang Tuhan beri. Dua perkara ni siapa dia boleh beramal dalam ayat 62 ni dia akan hidup bahagia di sini, hidup bahagia sini. Ikut dalam medan mana dia jejak akan basah belaka. Hak tu makna kata kita wi faham di sini. Kemudian masa ada sikitlah. Sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman ni lagu mana? Cuba kita tengok. Kita ni hamba Tuhan ni. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang jadi hamba bagi Tuhan yang menamakan Rahman, mereka itu berjalan di atas muka bumi ini hauna. Apa makna hauna? Ai as-sakinah, jalan dengan tetap. Tetap di sini makna lagu mana? Yakni berjalan dengan fiqh kepada diri, miความมั่นใจในตัวเอง Jalan seolah kata dia jalan atas muka bumi ni, tak ada berjalan menenggak, tak ada berjalan pasal jinjak semut tak mati ke, dak keracap-keracing. Makna kata dia ni jalan mankong molek, jalan bab sangangam. Tu lagu tu. Jangan kita jalan heret selipar, ni bukan sifat orang mukmin. Kalau Cina ni kalau dia tengok kita heret selipar, tak ambil buat kerja dah. Dia kata kaki mu nak akak tak boleh nak kerja. Penama lagu ni kata. Pas kita ni jangan berjalan pasal menengok akak dada gitu. Tuhan lari dalam ayat lain. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kita jalan pasal menengok akak dada. Tuhan kata kalau mu jalan lagu tu mu tak tinggi sama bukit. Ataupun tak pecah berboming hamu jijak tu, duk perasa setara mana. Tuhan ngepek kita. Tak kira ni hamba pun kena jaga diri. Kita pun semua hak dengar ayat Quran ni hamba Tuhan, hamba ibadur rahman belaka. Sifat dia alal ardi hauna, jalan molek.
wi jadi sangangam jalan wi demo tengok kata kita ni orang mukmin mi kuam mankung dalam masalah jalan kejak molek tetap molek gitu cara itu mana hauna. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang tak erti tadi itu cakap pe yang tak masuk telinga, qalu salama. Salama di sini banyak ahli tafsir kata. Yang pertama, qalu salama di sini senyap. Sebab tu katanya ulama ablaghur radd alal jahil as-sukut, dia kata. Sekuat-kuat kita nak tolaknya apa nama kesamaran hak orang jahil bawa datang, senyap. Kita kalau senyap dia mengejek, dia menganying kita, oh sakit hati orang macam tu, dia kata. Kita kata apa tak berdegih-degih. Dia lah dah tu. Seolah kata gurih pun dak. Ni kita dak main juga dengan dia, apa molek. Kita nak kecek, nak becek, kena tengok orang hak pandai dengan kita. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah taala kata, apabila aku ni munazarah berbantah di antara satu sama lain dengan sama-sama orang alim, tak ada pia mengatasi aku, dia kata. Ini bukan masuk dalam kata yang nak takabur, tapi nak ayat kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mana kata nikmat atau hawi kita royak boleh ke orang? Tak ada masalah, tapi jangan royak sampai kita nak melekehkan orang ni, tak boleh. Itu kada tepuk ada amor ni gini, amor ni gini. Jangan lagu tu. Kada tu cabuk gigi kelik. Cuma kalau lah kita royak kata supaya umpama royak ni, umpama imam kita royak, kalau aku kecek sama-sama orang alim, entah saya kacau. Ghalabah mana kata kekuatan aku tolak boleh. Tapi kalau aku kecek dengan orang jahil, aku kalah sama, dia kata. Sebab tu aku senyap. Tokoh-tokoh ulama kita semua senyap kalau dia tak erti. Sebab tu setengah-setengah dalil kata tak erti ni makna kata ya kecek gi belum pada akal fikir maki kau orang laknat orang kecek gitu kecek gini, ini bukan. Nah ini bukan. So umpama kita kata benar orang tahu belaka, kata benar tak kena, kita buat kata kena, orang lagu ni tak berakal. Misal belah mana? Misal kata kena belaka ke buat kita ni orang baca kausan rap ruqamu ni Ramadan Qadiruf. Ramadan Qadiruf ni dia. Yakni orang duk jaga puak-puak Dagestan lah ni. Hak duk bawah apa nama? Rusia. Ramadan Qadiruf. Duk bawah Putin. Putin Rusia lah. Maka terkadang orang kita ni ke hak tak ada berdoa tu. Hak tak ada berdoa kata ni lah Ramadan Qadiruf ni hero ni. Apa boleh kata hero ni lah nak jaga Islam hak sebenar gini. Apa pendirian dia tak kalau Rusia itu apa nama tanya Syam, tanya Syria, apa pendirian seorang lelaki ni? La syak, tak ada apa sekarang. Tak ada waktu baik walaupun satu perkataan nak mempertahankan maruah orang Islam yang ada di Syam, di Syria. Tak ada. Faham ke sini? Orang terima Islam, makna kata orang lebih, orang hebat, orang gatul orang ni. Macam ni? Lah. Pak kita apabila kita ada sakafah kita puji orang tak sesuai nak puji baik tak sah kecek lagu ni. Ni nak ayat kata wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Itu satu pentafsiran. Yang kedua, pentafsiran hak kita pergi masuk dalam sejarah sikit, ayat ni belum daripada Tuhan izinkan kepada Nabi Muhammad buatnya jihad di dalam Islam. Apabila orang kata gapo mengejek, kita senyap tak salah lawan sebab kata kita tak kuasa nak lawan, kita senyap. Kita gitu. Tapi apabila kita ada dah tenaga, bomo gue pun kita ada, ahli politik pun kita ada, kekuatan pun kita ada, duit pun kita ada, kita bertahanlah benar-benar. Jangan kita hundur. Masa dulu tak apa, kita tak apalah demo buat lagu mana tak apa, kita tak ada muka tu tadi. Tak apa, tapi sekarang lah ni ada. Ayat ni ayat mansuh apa panggil. Bukan dok senyap semata bukan. Kena ada raddul fi'. Apa makna raddul fi'? Yakni kita buat sekadar mana kita kuasa ada. Ada orang tu ada ni semua sebut tadi, kita buat kerja. Dalam Islam kita dia suruh balas tu. Tu wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Salama mula-mula sekali makna pertama, yang makna yang kedua makna hak tu. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan ia mereka yang berada di waktu malam itu hak ada waktu malam, tidur tak kira,
Bukan yabitu ni mana tidur sama. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berdiri ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita buka 3 saat ni ke, buka 3 lebih-lebih saat ni. Penuh dah setengah-setengah pakai duk naik semaya. Alhamdulillah. Ini kelebihan Allah Taala wi kepada ini masjid, wi kepada imam kita ahli jawatan kuasa di sini dan lain-lain lagi hak capur tangan nak buat kebaikan. Ini masuk dalam ayat 100%. Itu mana kata qama qiyam dan sujud. Setengah duk diri gini, diri semaya, setengah sujud pada Allah SWT. Insya-Allah kalau kita duduk lagu tu Tuhan tak waktu bala kita. Tuhan tak akan mempaparkan kita, tak kemarah tempat kita duduk, tak jadi kepanasan kalau dah ada rupa lagu tu, tak berlaku lagi lah benda-benda yang jadi kebinasaan, tak ada. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ini doa hak kita ni. Dan ibadur rahman senantiasa berdoa dengan doa ni. Ingat kita tengok ayat 65 daripada ini surah ni. Dan mereka itu senantiasa ada berkata, senantiasa takbir dengan fi'il mudhari' litufidud dawam. Makna kata senantiasa mereka itu doa sama. Lagu mana? Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Hai Tuhan, menjauhkanlah kami daripada siksa api neraka jahannam. Api neraka jahannam ni pia akan masuk al-kafirun wal munafiqun. Sini ni orang Islam tak masuk. Azab jahannam ni mana kata al-kafirun wal munafiqun. Setengah ulama kata tak, jahannam ni ada beberapa darakat dia. Neraka orang panggil darakat, kalau syurga orang panggil darajat. Ini kita kena beza apabila kita tengok dalam tafsir ataupun ulama kita mengajar darajat mana naik ke atas. Kalau darakat turun ke bawah. Itu makna gitu. Misal balah mana? Gini mudah-mudah. Yang ni supaya kita naik tangga, naik candua ni nak pergi nak baca ketubah nak naik ni. Dia panggil darajat lagu ni. Lepas tu hang taidin kita buat. Hang taidin tu kita buat tangga turun. Itu panggil darakat. Neraka ni orang panggil darakat. Kalau syurga orang panggil darajat. Lepas tu dalam neraka jahannam ni saat ada wadi banyak, saat ada lubang-lubang dia tu banyak, orang yang bunuh orang pun masuk neraka jahannam juga bin nasil Quran. Allah Ta'ala kata wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Apa neraka jahannam mula-mula sekali. Kemudian inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksa api neraka jahannam itu sangatnya binasa lagi kekal. Gharama mana kekal. Allah kekal duk lagu tu. Pak kekal rupa lagu mana? Gini. Allah Ta'ala kata yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Mereka tu hendak cari juga jalan nak tubik daripada api neraka jahannam, tapi dia kata wa lahum 'adzabun muqim. Azab tu tetap dudlah tu. Dak dah lah, tak tubik dah lah. Ni sebab itulah orang tak ada apa ni, tak ada iman, tak ada Islam, tak adanya ihsan, tak adanya asalkan Allah Taala duduk sini. Sia kepada kita kena sia pada diri. Jangan duk tunggu orang nak sia diri kita lah. Bukan lagu tu. Kita kena sia kepada diri, kita kena mikir patana tu ing. Islam kita ni yang nak wi kita patanakan tu ing. Nak wi kita patana ubah suai diri kita daripada molek kepada molek lagi tak molek jadi molek. Jangan duk tunggu nak wi demo tu duk belah sia kita. Tak ada lagu tu. Nak wi kita faham. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya api neraka jahannam itu tempat ketetapan, tetap di situ, kongti di situ, wa muqama dan tempat tinggal yang huduh. Pia katik nak duduk dalam api lagu tu. Dan sifat dia lagi daripada orang-orang yang ibadur rahman ni ayat terakhir insya-Allah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yakni orang sifat ibadur rahman, orang suka belanja harta benda. Apabila dia belanja lam yusrifu. Tuhan kata lam yusrifu. Yes yusrifu kita ngaji dah kemarin. Yakni kita gunakan harta dan jalan halal tetapi jangan kelajak. Itu mana israf. Orang-orang perempuan dan orang lelaki masuk belakang lah pakaian kita. Terkadang pakaian kita pak utem mari. Sebab duit kita kan banyak ni. Pak utem mari ni hak pakai
tak siapa ni setengah mari. Hak lagu ni panggil israf. Israf. Adapun al-mubadzirin, mereka yang guna duit halal di jalan ni haram, itu panggil mubadzir. Walam yaqturu, dan dia itu tak jadi lokek sangat. Bui tak kelajak. Siapa kat bui tak kelajak? Bui tapi jangan kelajak. Tapi kalau siapa tak bui pun tak juga. Tu mana walam yaqturu. Duk tengah. Duk tengah. Sebab itulah setengah daripada asad dia kata khairul umur awsatuha. Hal lebih molek tadi itu duk tengah. Jangan kelajak, jangan kok ni, jangan. Dalam bahasa Islam itu la tafrid wala ifrat. Jangan kelajak kiri, jangan kelajak kanan. Tak boleh. Wa kana baina dzalika qawama. Tetapi adalah belanja mereka terdiri di antara dua perkara tadi. Tak jadi yusrifu dan tak jadi yakturu. Jadi salah kata wi tu molek. Masalah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari orang mari nak wi harta dia sulus. Sulus 1/3. Nak wi banyak. Nabi kata wasulusu kathir. Nah, dia kata sulus tu banyak. Sebab tu kita nak wi gapo-gapo baba molek. Kita hukum lah. Di situ tu. Ni perkara-perkara yang kita kena faham. InsyaAllah kita akan masuk 68 walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Lagu mana pula biiznillah taala pada kisah yang lagi akan datang lah. Wallahu a'lam bissawab. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.